Kesepaduan nasional merupakan tonggak utama dalam pembangunan Malaysia sebagai sebuah negara maju dan berdaya saing. Namun, realitinya terdapat beberapa perbuatan yang boleh mengancam kesepaduan nasional. Contohnya, isu-isu perkauman seperti perpecahan kaum, ketegangan agama serta penyebaran maklumat palsu yang mampu meruntuhkan keharmonian dan mengganggu kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini adalah penting untuk kita mengenali kesan negatif yang mungkin timbul sekiranya perbuatan-perbuatan ini dibiarkan berlarutan. Selamat pagi, nama saya Chung Chiwei dengan nombor matriks SP22087. Hari ini saya akan mengongsi bagaimana isu-isu pekerjaan dan ekonomi boleh menyebabkan diskriminasi antara kaum di Malaysia. Baru-baru ini, berita mengenai pertemuan bahawa kelompok etnik tertentu mendapatkan lebih banyak peluang pekerjaan daripada yang lain dalam menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Isu ini mencetuskan kebimbangan mengenai kesesamaan akses terhadap pekerjaan di kalangan berbagai kaum di negara kita. Walaupun terdapat undang-undang yang melarang diskriminasi, namun realitinya masih banyak kes di mana keputusan pengambilan pekerjaan didasarkan pada faktor-faktor yang tidak berkaitan dengan kelayakan atau kebolehan individu. Di samping itu, ketidakseimbangan ekonomi antara kaum juga menjadi faktor penyumbangan kepada diskriminasi. Terdapat kesenjangan yang ketara dalam pendapatan dan kekayaan antara kelompok etnik yang boleh mengakibatkan ketidakadilan dalam akses terhadap peluang perniagaan dan pembangunan ekonomi. Oleh itu, adalah penting bagi pihak-pihak berkuasa dan masyarakat untuk bersama-sama mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk mengatasi isu-isu ini, termasuk memastikan bahawa semua individu mempunyai peluang yang sama dalam bidang pekerjaan dan ekonomi. Tambahan pula, prinsip-prinsip rukun Malaysia kelima, kesopanan dan kesusilaan menekankan pentingnya sikap hormat menghormati dan kesopanan dalam setiap interaksi sosial. Namun, isu ketidakadilan dalam akses terhadap pekerjaan mencerminkan ketiadaan keseksama yang bertentangan dengan prinsip rukun negara ini. Jadi, itulah perbincangan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian. Konflik agama ialah antara salah satu masalah yang terbesar yang mengancam kesepaduan nasional rakyat Malaysia. Salah satu penyebabnya ialah kurangnya pemahaman dan toleransi di antara masyarakat yang beragama dan menyebabkan pergaduhan di antara kaum. Contohnya, isu yang hangat diperkatakan baru-baru ini iaitu isu kalimah Allah yang dicetak di stokin dan dijual di pasaraya Serbaneka. Isu ini menyebabkan kemarahan di antara semua rakyat Malaysia yang beragama Islam. Ini menyebabkan semua rakyat beragama Islam merasakan agama Islam dipermainkan oleh kaum lain dan membuatkan mereka bergaduh di laman media sosial. Selanjutnya, bukan sahaja agama Islam yang tidak dihormati, malah agama lain juga turut tidak dihormati disebabkan oleh segelintir individu yang tidak bertanggungjawab. Contohnya, individu yang telah memecah masuk satu kuil agama Hindu di Taiping, Perak. Dia bukan sahaja memecah masuk di kuil itu, malah dia juga turut memecahkan dan merosakkan sebuah patung di kuil itu. Ini menyebabkan kemarahan di antara penganut agama Hindu. Kesannya, kaum Melayu dipandang serong oleh masyarakat dan kaum lain. Hal ini sangat tidak bagus untuk perpaduan kaum. Perkara ini juga sangat tidak disokong oleh semua kaum, tidak kira kaum Melayu, India ataupun Cina, dan juga tidak disokong oleh mana-mana agama sekalipun. Tuntasnya, kita mestilah bersama-sama menjaga kesepaduan nasional rakyat Malaysia agar perpaduan kaum di Malaysia terjaga. Ramai di antara kita paling tidak pun mempunyai satu akaun media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Meskipun mendapat banyak manfaat daripadanya, namun hakikatnya ia boleh menimbulkan pergaduhan dalam kalangan masyarakat di Malaysia jika salah menggunakannya. Sebagai contoh, pergaduhan yang berlaku di Plaza Loyat yang melibatkan dua kumpulan iaitu pembeli dan peniaga. Dikatakan pembeli ingin balas dendam kepada peniaga kerana telah memukul salah satu rakan mereka yang cuba mencuri di kedai tersebut.
Video kejadian tersebut telah dirakam dan dimuat naik di media sosial, secara tidak langsung telah menimbulkan pergaduhan besar di ruang komen yang melibatkan kaum dan agama dengan tujuan mempertahankan salah satu pihak. Sebagai contoh lain ialah pilihan raya umum yang ke-15. Dikatakan, sejak keputusan PRU yang ke-15 telah diumumkan, polis menemui beberapa pengguna media sosial telah memuat naik isi kandungan yang menyentuh sentimen perkauman dan agama serta menghina institusi beraja. Dua contoh ini cukup menjelaskan bagaimana media sosial boleh menjejaskan nasional rakyat Malaysia. Diskriminasi kaum adalah salah satu masalah yang amat serius yang perlu dihadapi oleh masyarakat Malaysia pada zaman kini. Contoh diskriminasi kaum yang terdapat di Malaysia adalah diskriminasi terhadap warna kulit sesuatu bangsa tersebut. Contohnya, sesuatu bangsa yang mempunyai warna kulit yang lebih gelap seperti bangsa India akan dipandang rendah oleh kaum lain yang mempunyai warna kulit yang lebih cerah. Hal ini dapat dibuktikan oleh seorang pelajar India di sesebuah sekolah di mana beliau telah diejek dan juga dipulaukan oleh rakannya yang lain hanya disebabkan perbezaan warna kulit. Jadi sudah terang lagi bersuluh bahawa diskriminasi tersebut dapat menjejaskan kesepaduan antara rakyat Malaysia. Selain itu, contoh diskriminasi kaum ialah perbalahan dan juga pertikaian sesama jiran yang berlainan bangsa. Buktinya, terdapat pergaduhan di antara dua kaum iaitu kaum Cina dan juga kaum India. Pergaduhan di antara sesama jiran itu terjadi disebabkan oleh jirannya yang berbangsa India telah membuat bising sehingga mengganggu ketenteraman awam. Hal ini telah menimbulkan kekecohan sesama jiran mereka. Dalam rangka mencipta masyarakat yang adil dan harmoni, penting bagi kita berganding bahu bagi au dengan tebing untuk melawan sifat diskriminasi. Contoh peristiwa tentang pendidikan yang boleh menjelaskan kesempatan nasional rakyat Malaysia ialah Badan Bukan Kerajaan ingin tutup sekolah Cina dan Tamil. Tuntutan daripada Majlis Pembangunan Islam Malaysia dan Gabungan Persatuan Polis Malaysia yang mencapai status sah sekolah Cina dan Tamil. Mereka berasa memandangkan sekolah Cina dan Tamil adalah institusi awam, oleh itu mereka tidak sepatutnya menggunakan bahasa selain daripada bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Jika tidak, ia bercanggah dengan perlembagaan iaitu kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang mesti digunakan untuk semua urusan rasmi. Akhirnya, pada bulan Februari tahun ini, panel 3 Hakim Mahkamah Persekutuan memutuskan secara majoriti menolak permohonan kebenaran Melayu dikemukakan oleh Badan Bukan Kerajaan terhadap keputusan Mahkamah Rakyat bahawa penggunaan bahasa Cina dan Tamil sebagai bahasa perantara untuk pelajaran di sekolah jenis kebangsaan atau sekolah vernakular tidak dilarang adalah kekal. Contoh peristiwa seterusnya ialah keadaan Datuk Teo Kok Siong, seorang pensyarah dan fellow Majlis Profesor Negara Profesor Emeritus di Universiti Kebangsaan Malaysia, melalui sekolah pelbagai sumber menghalang perpaduan negara dan pelajar sekolah Cina memandang rendah orang Melayu. Dalam tempoh baru-baru ini dalam media dalam talian The Merdeka Times, Datuk Teo Kok Siong berkata bahawa sekolah pelbagai aliran akan menghalang perpaduan negara dan pelajar sekolah Cina yang lemah kebolehan hanya boleh menguasai bahasa Cina dan inilah yang menghalang pelajar sekolah Cina berkomunikasi dengan kumpulan elit lain. Beliau percaya orang Melayu tidak cerdas dan malas yang menyebabkan orang Cina enggan mempelajari bahasa Melayu dan berintegrasi dalam masyarakat Melayu. Inilah yang menyebabkan pelajar sekolah Cina juga akan memandang rendah dan memperlekehkan masyarakat Melayu. Seterusnya, isu politik juga boleh mempengaruhi kesepaduan nasional rakyat Malaysia. Perbezaan pegangan politik di negara ini telah menjadikan punca kepada perpecahan kaum di negara ini. Kepentingan peribadi dan pegangan politik akhirnya menepikan bibit-bibit permusnahan yang boleh membawa kepada perpecahan dalam kalangan Malaysia. Perkara ini merupakan suatu cabaran yang besar yang perlu dihadapi oleh bukan sahaja para pemimpin tetapi juga semua rakyat Malaysia bagi memastikan kestabilan negara terus terjamin. Selain itu, ucapan-ucapan kerajaan Malaysia yang menyentuhkan isu perkauman akan menghancurkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia.
Sebagai contohnya, pada tarikh 27 Julai 2023, Dr. Mahathir Mohamad mendakwa Malaysia bukanlah sebuah negara yang berbilang bangsa. Menurut beliau, Malaysia adalah negeri Melayu yang menampung orang dari negara lain. Tun Dr. Mahathir Mohamad juga mendakwa masyarakat Indian Malaysia tidak sepenuhnya setia kepada negara. Ucapan-ucapan yang sensitif seperti ini akan menyebabkan perasaan ketidakpuasan rakyat Malaysia. Dengan itu, Kesempatan Nasional Rakyat Malaysia akan dijejaskan. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada topik ini ialah terdapat beberapa perbuatan masyarakat Malaysia yang berpotensi untuk merosakkan kesatuan nasional. Contoh-contoh isu semasa termasuklah isu perkauman, politik serta keganasan dan kegaduhan awam. Perpecahan yang berkembang akibat isu-isu ini boleh mengancam keharmonian serta kesatuan dalam masyarakat Malaysia. Oleh itu, penting untuk menggalakkan dialog pemahaman yang lebih baik antara kaum serta promosi nilai-nilai kebangsaan yang bersifat inklusif dan progresif.